kasih kepada Ketua kerana memberikan peluang kepada saya untuk membahaskan Undang-Undang Pengangkutan Awam Darat 2010. Terlebih dahulu saya ingin merujuk kepada Fasal 4 yang berkehendakkan bahawa segala perancangan dasar dan pembangunan dasar dan rancangan Suruhanjaya ini perlulah berunding dengan kerajaan negeri. Ini termasuk dalam Pasal 4A. Saya berkongsi pandangan dan juga sentimen dengan Yang Berhormat Machang tadi. Saya berharap ini benar-benar dipraktikkan oleh Suruhanjaya ini yang ditadbir urus oleh Kerajaan Persekutuan, kerana melihat pengalaman kita kerajaan-kerajaan negeri, terutamanya kerajaan-kerajaan negeri di bawah Pakatan Rakyat, seringkali kita tidak mendapat kerjasama, tidak dikonsult, tidak ada rundingan oleh Kerajaan Persekutuan. Dan kita berharap dengan adanya pasal ini dalam akta ini, maka segala perancangan dasar berkenaan dengan pengangkutan awam ini yang memberikan kesan ataupun impak kepada negeri tersebut, ia perlulah mendapat rundingan, mengadakan konsultasi dan mendapat restu ataupun kerjasama dan perjanjian bersama dengan kerajaan-kerajaan negeri, terutamanya kerajaan-kerajaan negeri yang di bawah Pakatan Rakyat. Kerana kita tidak mahu ini memberikan satu ruang politik kepada pihak Kerajaan Persekutuan yang cuba bypass kerajaan negeri. Itu kita harap ini benar-benar ikhlas dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan. Yang kedua, saya ingin merujuk kepada bahagian kereta api. Sistem pengangkutan awam yang bersepadu memanglah penting. Bukan sahaja untuk mencapai sasaran NKRA untuk mendorong ataupun menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia menggunakan pengangkutan awam, tetapi saya melihat ini sebagai satu faktor pemangkit, faktor utama untuk membangunkan wilayah. Yang pertamanya, kalau kita ada satu sistem pengangkutan awam bersepadu yang baik dan berkesan, ia dapat mengurangkan kesesakan dan congestion di Kuala Lumpur dan menggalakkan lebih ramai pekerja-pekerja yang duduk ataupun bekerja di Kuala Lumpur untuk tinggal di luar ibu kota. Kerana kita lihat contoh di negara-negara lain, di city-city lain, di Tokyo, di Jakarta pun, di mana-mana, di London dan sebagainya. Ramai pekerja pada siang hari mereka bekerja di ibu kota, tetapi apabila menjelang malam, menjelang petang, mereka duduk di luar ibu kota, di wilayah-wilayah yang berada mungkin setengah jam ataupun 1 jam luar daripada Kuala Lumpur. Kita berharap dengan adanya sistem pengangkutan awam bersepadu ini, ia dapat menggalakkan lebih ramai pekerja yang bekerja di Kuala Lumpur tetapi duduk di luar. Dan kita berharap ini akan dapat membawa satu pembangunan wilayah kepada wilayah-wilayah di luar Kuala Lumpur, terutamanya di kawasan selatan, terutamanya di Negeri Sembilan. Kerana Negeri Sembilan ini merupakan satu-satunya negeri di Semenanjung, walaupun di bawah Kerajaan Barisan Nasional juga, kerajaan negeri, tetapi Negeri Sembilan adalah di antara negeri yang tidak termasuk dalam mana-mana pembangunan koridor, pembangunan wilayah. Jadi kita harap ini dapat membantu pembangunan wilayah, pembangunan di Negeri Sembilan, khasnya di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Kuala Lumpur, khasnya di Nilai, di Seremban, di Rumbau dan sebagainya. Ia dapat, darurat dirasa terutamanya, dapat membawa kepada satu pembangunan wilayah di Negeri Sembilan. Memang menjadi visi Pakatan Rakyat untuk menjadikan Negeri Sembilan sebagai bandaraya satelit kepada Kuala Lumpur kalau kita memerintah kerajaan negeri di Negeri Sembilan. Jadi kita harap dengan adanya undang-undang baru ini, ia dapat memangkinkan satu sistem pengangkutan awam bersepadu dan membawa dan mendorong, menggalakkan supaya Seremban ini dapat menjadi sebuah bandaraya satelit kepada Kuala Lumpur, khasnya kepada pekerja-pekerja Kuala Lumpur. Ini merupakan satu faktor serampang dua mata, satu strategi serampang dua mata. Yang pertamanya, kita dapat menawarkan satu persekitaran hidup yang lebih baik, yang lebih hijau, yang lebih sihat, lebih murah kepada pekerja-pekerja di Kuala Lumpur. Dan yang keduanya, ia dapat membangunkan wilayah di Negeri Sembilan dan boleh menjadikan satu faktor pemangkin kepada ekonomi Negeri Sembilan. Justru itu saya ingin bertanya kepada pihak menteri, adakah cadangan daripada pihak Kerajaan Persekutuan, sama ada kita akan mengkaji semula sistem kereta api bullet train yang pernah dicadangkan oleh YTL. Saya membaca petikan ini dalam laporan media tahun lepas, tahun 2008. The government is not going ahead with the bullet train project because the financial model submitted would involve a significant cost to be borne by the government. Sulaiman Mahmud, head of the economic planning unit in the Malaysian Prime Minister's Office, told Reuters by phone. Ini pendirian Kerajaan Persekutuan pada tahun lepas bahawa cadangan ataupun proposal yang telah diberikan oleh YTL not viable kepada Kerajaan Persekutuan kerana ada sebahagian kos itu perlu ditanggung. Tetapi saya rasa ini bukan alasan untuk kita tidak mengkaji seterusnya projek ini.
Bagi pendapat saya merasakan bahawa projek bullet train ini di antara Kuala Lumpur dengan Singapura merupakan satu projek yang akan memangkinkan pembangunan di negeri-negeri selatan, terutamanya Negeri Sembilan. Kalau kita boleh kurangkan perjalanan Kuala Lumpur ke Singapura sehingga 90 minit menggunakan bullet train, bayangkan mungkin di antara Kuala Lumpur dengan Seremban hanya 15 minit, 15 ke 20 minit. Memangnya kita memerlukan beberapa stesen lah. Kalau ada bullet train di antara Kuala Lumpur dengan Singapura, mungkin ada stesen di Seremban, di pertengahan mungkin di satu dua bandar kecil di Melaka dan di Johor Bahru dan sebagainya. Mungkin ini akan menjadi pemangkin. Dan saya berharap ini boleh dikaji semula oleh Kerajaan Persekutuan. Mungkin saya bukan mengatakan bahawa projek ini semestinya perlu dilaksanakan oleh YTL, tidak. Kalau kita rasakan projek ini viable, projek ini boleh dilaksanakan, mungkin kerajaan mengkaji semula dan membuka itu dengan satu cara tender terbuka kepada semua syarikat untuk membida sama ada mereka boleh melaksanakan projek ini secara PFI. Tanpa apa-apa kos yang ditanggung oleh kerajaan. Sekiranya ini dapat dilakukan, saya rasa ia akan membawa kepada satu pembangunan yang hebat kepada negeri-negeri di selatan, terutamanya Negeri Sembilan. Dan yang seterusnya, saya merasakan bahawa walaupun pada ketika ini di Seremban, di antara Seremban dengan Kuala Lumpur, kita ada KTM komuter dan akan dipanjangkan ke Gemas, Seremban ke Gemas pula, ada laluan berkembar dan sebagainya. Tetapi saya bertanya satu soalan di Negeri Sembilan 2 hari yang lepas. Penggunaan komuter di antara Seremban dengan KL bukannya menggalakkan sangat. Purata penggunaan sehari hanya lebih kurang 6,000 orang, iaitu 6,000 pengguna yang berulang-alik di antara Seremban dengan Kuala Lumpur. Ini bukan satu angka yang kita rasa memberangsangkan. Saya mengharapkan lebih ramai ada orang berulang-alik menggunakan komuter ini. Tetapi faktor yang paling utama yang menyebabkan mereka tidak berminat, yang pertama ialah pada ketika ini, Seremban Kuala Lumpur, komuternya 1,5 jam. Daripada Seremban sampai ke Kuala Lumpur, 1,5 jam. Walaupun ada 1-2 trip yang ekspres. Tetapi tidak ditambah. Saya berharap ini untuk jangka masa pendek, pihak Suruhanjaya boleh menasihatkan KTM komuter supaya menambah trip ekspres ini di antara Seremban dengan Kuala Lumpur. Ini yang pertama. Yang keduanya, saya juga ingin bertanya bahawa Timbalan Menteri Pengangkutan sebelum ini pernah mengatakan dalam Dewan Yang Mulia ini, bulan 4, bulan April ini, akan bermula satu interstate express train di antara Seremban, Kuala Lumpur dan Ipoh, iaitu dari Seremban sampai ke Ipoh 3 jam, Seremban KL 1 jam. Tetapi sampai hari ini saya tidak nampak ada apa-apa pengumuman lagi daripada pihak KTMB, belum lagi dimulakan walaupun telah dikatakan telah bersedia, EMU semua telah dibeli dan sebagainya, tetapi masih belum ada. Tetapi satu lagi faktor yang utama ialah connectivity, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Connectivity di antara, bayangkan kalau ada seorang pengguna dia balik daripada Kuala Lumpur menggunakan komuter sampai ke stesen Seremban. Tetapi turun stesen Seremban, tak ada bas pengantara. Tak ada bas pengantara. Stesen bas pun tak ada di depan stesen kereta api itu. Tidak ada langsung ada satu kemudahan kepada pengguna-pengguna komuter itu untuk mereka balik ke rumah. Ini menjadi satu masalah besar kepada penduduk-penduduk Seremban. Kerana banyak syarikat-syarikat bas ini, mereka tidak mahu memberikan perkhidmatan untuk serve jalan-jalan ataupun laluan-laluan ke taman-taman perumahan. Bukan sahaja di antara bandar Seremban dengan bandar-bandar kecil, malah di dalam bandar Seremban sendiri. Untuk serve ataupun melalui laluan-laluan ke taman-taman perumahan yang mungkin bukannya taman-taman perumahan yang besar, syarikat-syarikat bas enggan kerana mereka kata merugikan, tidak menguntungkan. Jadi saya berharap pihak Suruhanjaya akan melihat kepada ini. Tadi Yang Berhormat Menteri ada mengatakan bahawa ini akan dilihat dengan terperinci. Tetapi suka saya untuk mencanangkan supaya kita perlu pastikan ini sangat penting kepada penduduk-penduduk, kepada rakyat yang golongan miskin yang tidak mampu memberi kereta sendiri. Ini sangat penting perkhidmatan bas kepada mereka. Saya canangkan supaya mungkin Suruhanjaya ini mungkin boleh melihat kepada kemungkinan untuk mewujudkan satu dana, satu pool yang mungkin seperti pembinaan kos rumah rendah. Ada di antara pemaju yang dikecualikan untuk membina rumah kos rendah, tetapi mereka dikenakan untuk menyumbangkan kepada dana untuk membina kos rumah rendah. Mungkin ini boleh model yang sama boleh dilihat oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam ini, supaya kalau syarikat-syarikat bas yang diberikan lesen ataupun syarikat-syarikat lain yang tidak diberikan lesen, yang tidak ingin melalui laluan-laluan yang tidak menguntungkan, maka mereka diwajibkan untuk menyumbangkan 1% kepada dana ini, supaya dana ini boleh digunakan untuk memberikan subsidi kepada syarikat yang sanggup melalui laluan-laluan yang tidak menguntungkan, social routes ini. Saya harap ini dapat dipertimbangkan oleh pihak Suruhanjaya. Sekian, terima kasih.